Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak bercadang untuk mengiktiraf 22 Julai sebagai cuti umum bermula tahun ini. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata perbincangan mengenainya akan dibuat di peringkat Kabinet sebelum dikemukakan kepada Perdana Menteri untuk pertimbangan. I want to discuss with my Cabinet colleagues whether we can declare 22nd July as a public holiday, because that is the date on which Sarawak was granted self-government, 22nd July 1963. Jelasnya pengiktirafan ini penting berikutan tarikh itu merupakan hari bersejarah bagi Sarawak untuk memperingati pemimpin terdahulu yang berjuang untuk pembebasan Sarawak dari cengkaman penjajah. Pada 22 Julai 1963, kerajaan British secara rasmi telah menyerahkan segala urusan pentadbiran Sarawak kepada Kabinet Negeri pertama yang dianggotai sepenuhnya oleh rakyat tempatan. Ketua Menteri berucap pada Majlis Tahun Baharu Cina Anjuran Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Parlimen Sibuti dan Miri di Miri. Pada majlis itu turut diadakan ialah kutipan amal bagi pembinaan pusat dialisis Bulan Sabit Merah Miri yang baharu di Permai Jaya Miri. Sebanyak 1.8 juta ringgit berjaya dikumpul pada kutipan amal itu. Kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri ini didorong keinginan semua kaum untuk maju dengan menyokong polisi-polisi kerajaan. Ini termasuk masyarakat Cina yang banyak membantu meningkatkan ekonomi negeri. Bagi Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Apek Jabu, peranan komuniti itu dalam sama-sama membangunkan Sarawak tidak harus dinafikan. Biarpun hakikatnya penglibatan mereka dalam perniagaan adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, namun secara tidak langsung ia turut membawa perkembangan pada ekonomi negeri. Tan Sri Apek Jabu berucap pada Majlis Makan Malam Tahun Baharu Cina di Betong. Senada dengan beliau, Menteri Perusahaan Pelandangan dan Komuniti Datuk Ahmad Douglas Ugah Emas menyifatkan kemakmuran yang dinikmati adalah hasil perpaduan dan kerjasama di kalangan masyarakat majmuk. Beliau percaya tanpa tunggak utama tersebut adalah sukar bagi Sarawak berada pada kedudukan seperti hari ini. Hadir sama pada majlis itu Menteri Muda Kebajikan Sarawak Robert Lawson Chuat. Ketiga-tiga mereka turut meluluskan keran kerajaan berjumlah RM85,000 untuk pembinaan bilik kelas baharu SJK Chenghua Betong. Pengguna jalan raya di Satok pagi tadi dikejutkan dengan penemuan mayat seorang lelaki di bawah jambatan Tun Abdul Rahman Yaakob, Kuching. Menurut saksi Hamni Pai 60 tahun, pada mulanya beliau menyangka lelaki tersebut tidur, namun apabila didekati, lelaki tersebut sudah tidak menyawa. Beliau kemudiannya membuat laporan polis sekitar pukul 11 pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Ernest John yang dihubungi RTM mengesahkan penemuan ini. Pihaknya percaya mayat yang belum dikenal pasti identiti itu adalah seorang gelendangan. Setakat ini tiada unsur jenayah ditemui dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat telah dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk bedah siasat. Rakyat perlu memahami manfaat kerja penyukatan perimeter tanah hak adat Bumiputera yang dilaksanakan kerajaan bagi memberi jaminan terhadap hak pemilikan tanah mereka. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata kerajaan sentiasa komited dalam memberi pengiktirafan terhadap pemilikan tanah NCR negeri ini secara berterusan. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Penyerahan Wata Seksyen 6, Lesen Pendudukan Sementara TOL dan cek pampasan tanah serta surat hak milik tanah dilawas. Penyerahan Wata Seksyen 6 melibatkan kawasan-kawasan Long Sukang yang majoritinya penduduk terdiri daripada masyarakat Lun Bawang, manakala seramai 171 orang dari Kampung Punang, Fasa 2 Kampung Karangan, Lakutan, Logan, Lading Gelapas dan Kampung Awat-Awat menerima lesen pendudukan sementara. Sementara itu pada majlis itu juga seramai 21 orang telah menerima cek pampasan bagi beberapa projek pembangunan yang dilaksanakan di Lawas termasuk penyambungan Kampung Air Terjun, projek mini hidro Lawas dan menaik taraf Jalan Mengkalap, Sindumin melibatkan pembayaran berjumlah RM1 juta. Nordin Putit dan Nur Syakura Muhammad Musa, kedua-duanya dari Kuching, akan mewakili bahagian Kuching pada pertandingan tilawah Al-Quran peringkat negeri pada 10 Mac depan di Sibu. Kedua peserta itu masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,000, piala dan cenderahati. Hadiah disampaikan oleh Menteri Muda Pembangunan Belia, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah.
Sementara itu, bagi pertandingan nasyid, kumpulan Istirash dengan lagu berjudul Taubat membawa tuah kepada mereka selepas menjuarai kategori tradisi. Bagi kategori moden pula dimenangi oleh kumpulan Ash-Shuhada dengan lagu Demi Masa. Pertandingan nasyid kali ini menyaksikan 8 penyertaan. Sistem pengiraan mata baharu bakal diperkenalkan bagi sukan tinju pada Sukan Malaysia SUKMA ke-18 Julai depan. Presiden Persatuan Tinju Sarawak Dr. Abdul Rahman lalu berkata, melalui sistem ini pengadilan ternyata lebih pantas kerana dihakimi oleh 5 pengadil yang diundi kedudukannya sebelum pertandingan bermula. Katanya sistem yang diiktiraf oleh Asian International Boxing Association AIBA itu dilihat mampu mengelakkan sebarang keputusan berat sebelah yang sering berlaku. Selain sistem penghakiman, gelanggang serta peralatan yang digunakan juga mematuhi kriteria AIBA. Peralatan-peralatan lain termasuk dengan ring, glove, hand wrap, semua daripada Wishing, daripada China yang telah diiktiraf oleh Badan Dunia itu AIBA. Ditemui ketika meninjau lokasi acara tinju SUKMA di Stadium Madis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching, beliau memberitahu sukan itu menawarkan 9 pingat emas. Katanya Sarawak mensasarkan 3 emas. Menyentuh mengenai persiapan atlet negeri seramai 11 orang, beliau berkata pasukan Sarawak kini dalam pengawasan jurulatih pengalaman dari Thailand. Bagi Persatuan Peninju Sarawak, SUKMA kali ini akan menjadi medan untuk membuktikan persatuan itu mampu mengajukan pelbagai kejohanan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Taufik di Angkasa Puri.